Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Hari ini kita akan sambung bab 1 kita. Okey, sains tingkatan 2. Minggu lepas Ustazah ada terangkan Perteminda Biodiversity. Okey, boleh rujuk dekat Perteminda yang Ustazah dah buat minggu lepas. Okey, Ustazah ada terangkan dalam bab Biodiversity apa yang kita akan pelajari. Okey, tengok kat sini adanya kepelbagaian organisma dan juga pengelasan organisma. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks. Siapa yang tiada boleh terujuk kepada skrin yang Ustazah paparkan ini. Okey. Sains tingkatan 2. Alright, kita tengok untuk bab 1. Okey, buku teks ni kamu boleh tengok di link yang Ustazah share. Okey, Ustazah ada share link buku teks. Okey, untuk bab 1 biodiversity. Okey, kepelbagaian organisma. Baik, kepelbagaian organisma. Tahukah anda negara kita Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity. Mega biodiversity itu maksudnya kaya dengan kepelbagaian diversity lah. Okey, di dunia. Okey, keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa menjadikan habitat yang sangat sesuai bagi pelbagai organisma. Alright. Bolehkah anda namakan haiwan dan tumbuhan yang ditunjukkan di gambar 1.1? Okey. Bunga raya, orangutan, buaya dan juga orchid. Okey, apakah biodiversity? Kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan disebut sebagai biodiversity. Okey. Biodiversity ni wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri berbeza untuk menyesuaikan diri dan kemandirian di habitat masing-masing. Okey, contoh. Unta. Okey, dia sesuai habitatnya di gurun. Okey, penguin. Kawasan kutub. Okey, cacing di kawasan lembap seperti tanah dan ikan di lautan. Okey, kepentingan biodiversity. Kenapa penting? Okey, biodiversity ni merupakan khazanah yang tidak ternilai dan juga warisan alam semua jadi yang kita harus kekalkan. Okey, sebagai contoh. Okey, di bawah ini adalah beberapa kepentingan biodiversity. Yang pertama, sumber makanan. Okey, sumber makanan ini sangat penting kepada haiwan dan tumbuhan di mana membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Okey, haiwan dan tumbuhan ini membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Seterusnya, untuk keseimbangan alam. Okey, kita nutrien dan juga pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Tempat rekreasi, kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Perubatan, tumbuhan herba digunakan secara meluas pembuatan ubat-ubatan dan juga kosmetik. Seterusnya, bahan mentah industri di mana kayu balak, buluh dan rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Okey, seterusnya pendidikan. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma haiwan dan juga tumbuhan. Okey, ini adalah kepentingan biodiversity. Okey, ada 6 sebagai sumber makanan, keseimbangan alam, tempat rekreasi kepada manusia, dalam aspek perubatan, bahan mentah industri dan juga pendidikan. Okey, seterusnya pengurusan biodiversity secara berkesan. Okey, memang kita tidak dapat nafikan bahawa kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembangunan. Tapi aktiviti perhutanan ataupun kita ni menebang hutan perlu dikawal supaya kita punya biodiversity dapat dikekalkan dan tidak berlakunya kepupusan. Okey. Aktiviti penyalahan gunaan sumber perhutanan especially penyalahgunaan hutanan
menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan habitat dan juga sumber makanan. Okey, bila kita melakukan sesuatu pembangunan, kita tebang habis hutan tu. Dan seperti yang anda semua tahu, hutan tu merupakan habitat ataupun tempat tinggal bagi haiwan. Okey, dan juga sumber makanan mereka. Jadi bila kita tebang hutan, so tak hairanlah gajah boleh keluar, okey, pergi cari makan, pergi ke kedai-kedai, okey. Haiwan-haiwan liar tiba-tiba keluar, kita nampak, okey, ular dan sebagainya. Sebab kita sendiri yang merosakkan habitat semula jadi mereka. Jadi, pengurusan biodiversiti ni sangat penting supaya kita dapat pelihara alam semula jadi dan juga elakkan daripada kepupusan. Okey. Di sini adalah kaedah untuk memelihara dan memuliharaan biodiversity. Okey, biodiversity boleh dipelihara dengan mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan juga terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Okey. Tengok info sains. Spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas seperti di lokasi tertentu. Okey. Contohnya tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah bunga pakma, periuk kera, penyu belimbing, haiwan Malaya dan juga gajah pygmy atau kita sebut gajah kerdil Borneo. Okey, ini adalah spesies endemik yang terancam. Okey. Seterusnya, okey, kaedah seterusnya melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan juga sanctuary hidupan liar. Dan ketiga, dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula dan juga pusat penetasan penyu. Okey, tengok langkah pemeliharaan biodiversiti boleh dikelaskan kepada pemeliharaan in situ, okey, dan juga pemeliharaan ex situ. Okey, pemeliharaan in situ adalah mengekalkan spesies di habitat asal. Okey, seperti taman negara, hutan simpan kekal dan taman laut. Pemeliharaan ex situ adalah mengekalkan spesies di luar habitat asal seperti zoo dan juga taman botani. Ingat, pemeliharaan in situ di habitat asal, pemeliharaan ex situ di luar habitat asal. Okey. Muka surat seterusnya, kita akan lihat kepada pengelasan organisma. Okey. Sebelum ni pun Ustazah pernah bagi tahu, okey, untuk pengelasan organisma, dianya terdiri kepada dua, iaitu haiwan boleh dikelaskan kepada invertebrata dan juga vertebrata. Okey, kita lihat. Invertebrata adalah haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey, pengelasan haiwan invertebrata terdiri daripada tanpa kaki dan juga ada kaki, okey, berkaki. Okey, untuk tanpa kaki, badan tanpa segmen dan ada juga badan bersegmen. Untuk berkaki, ada 3 pasang dan lebih daripada 3 pasang. Okey, badan bersegmen merupakan pembahagian badan haiwan kepada beberapa segmen. Okey, itu kita panggil bersegmen. Lihat untuk invertebrata tanpa kaki. Badan tanpa segmen. Terdapat invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan tanpa segmen. Okey, contoh dia adalah span, buran, karang laut, planaria dan juga siput. Okey, siput pun adalah haiwan invertebrata tanpa kaki dan juga tanpa segmen. Okey, untuk haiwan invertebrata tanpa kaki tetapi bersegmen. Okey, dia ada bersegmen tu maksudnya ada segmen-segmen dia lah, okey. Kalau kamu tengok di sini, cacing pita. Okey, tengok dia punya ni ada segmen. Ni maksudnya segmen okey. Cacing tanah. Okey, dia ada bersegmen. Maksudnya dia ada macam pecahan kepada kawasan yang lain.
dan juga lintah. Okey. Okey, habis untuk invertebrata tanpa kaki. Okey, kita lihat kepada invertebrata berkaki. Okey, ciri-ciri invertebrata berkaki ialah mempunyai badan bersegmen, mempunyai kulit keras. Okey, serangga adalah kumpulan haiwan yang paling besar. Serangga mempunyai 9,500 spesies. Okey. Lihat untuk invertebrata berkaki yang mempunyai 3 pasang kaki. Contoh adalah semut, kupu-kupu dan juga lipas. Okey, untuk lebih daripada 3 pasang kaki, laba-laba, belangkas, udang, lipan dan juga kalajengking. Okey, itu dah habis untuk haiwan tidak bertulang belakang. Okey, seterusnya kita lihat kepada haiwan bertulang belakang yang dipanggil vertebrata. Vertebrata terdiri daripada 5 kumpulan. Okey, yang pertama ikan, kedua amfibia, ketiga reptilia, 4 burung dan 5 adalah mamalia. Okey, kita lihat kepada ikan. Ikan ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya seperti Poikiloterma, badan dilitupi sisik keras yang berlendir, mempunyai sirip dan ekor, bernafas melalui insang bertelur dan juga melakukan persenyawaan luar. Okey, Poikiloterma ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Okey, ini adalah Poikiloterma. Tetapi Homeoterma adalah haiwan yang suhunya badan malar bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Okey, lihat spesies ikan, ikan badut, ikan kerapu, okey, belut juga adalah spesies ikan. Okey, seterusnya amfibia. Amfibia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri seperti Poikiloterma, boleh hidup di darat dan air, badan dilitupi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas melalui insang. Amfibia dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit yang lembap, menghasilkan telur dan lendir dan tidak bercengkeram serta melakukan persenyawaan luar. Okey, ini adalah contoh amfibia. Salamander, kodok, berudu, telur, katak dan juga katak. Okey. Seterusnya, reptilia. Reptilia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut. Poikiloterma, menghasilkan telur yang bercengkeram, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras serta melakukan persenyawaan dalam. Contohnya adalah penyu, ular, buaya dan juga iguana. Ini adalah dalam kategori reptilia. Seterusnya burung. Burung ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya berikut. Okey. Homeoterma, badan dilitupi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan, bernafas melalui peparu, mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang, mempunyai spesies kaki yang bersisik, melakukan persenyawaan dalam dan menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Okey, lihat di sini info sign. Burung enggang merupakan haiwan yang dilindungi di Malaysia. Burung ini merupakan burung rasmi negeri Sarawak. Okey, so ini adalah spesies burung. Burung raja udang, itik pun adalah burung hantu. Okey. Last sekali adalah mamalia. Okey, mamalia adalah haiwan yang mempunyai ciri-ciri seperti Homeoterma, badan dilitupi bulu dan rambut. Okey, bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam dan melahirkan serta menyusukan anak. Contoh kelawar, zirafah, gajah dan juga singa. Okey, ini adalah untuk haiwan. Okey, pengelasan haiwan. Ingat balik tadi
Okey, di sini haiwan terdiri daripada vertebrata dan juga invertebrata. Invertebrata tidak bertulang belakang. Okey, dia ada berkaki dan juga tidak berkaki. Vertebrata terdiri daripada ikan, amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Okey, lihat seterusnya untuk tumbuhan. Okey, di sini lihat pengelasan tumbuhan. Okey, tumbuhan dikelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan tidak berbunga, okey, lihat gambar, dan juga tumbuhan yang berbunga. Okey, info sains. Tumbuhan tanpa vaskular merupakan tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular. Tumbuhan vaskular mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan ini juga mempunyai akar, batang dan juga daun yang nyata. Okey, vaskular tu maksudnya sesuatu tumbuhan yang mempunyai akar, okey, batang dan juga daun yang nyata. Tumbuhan tanpa vaskular kita tak nampak akar dia. Okey, mungkin saiz yang kecil. Okey. Di sini kamu tengok tumbuhan tidak berbunga. Okey, terdiri daripada lumut, paku pakis dan juga conifer. Okey, di sini lumut membiak dengan menghasilkan spora, bukan vaskular. Okey, dia bukan vaskular. Paku pakis membiak dengan menghasilkan spora. Okey, dia adalah tumbuhan vaskular. Okey. Conifer adalah membiak dengan menghasilkan kon. Okey, dia adalah vaskular. Seterusnya, tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dan mempunyai biji. Okey, ingat berbunga, hasilkan bunga dan akan menjadi buah dan menghasilkan biji. So, setiap biji benih mempunyai kotiledon, iaitu makanan simpanan yang digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Biji benih yang mempunyai satu kotiledon dipanggil monokotiledon. Biji benih yang mempunyai sepasang kotiledon dipanggil dikotiledon. Okey, satu kotiledon kita sebut monokotiledon. Jika ada dua atau lebih, dikotiledon. Okey, di sini lihat contoh tumbuhan berbunga seperti padi, orkid, teratai dan bunga matahari. Okey, perbezaan monokotiledon dan dikotiledon. Monokotiledon adalah satu. Okey. Dikotiledon adalah dua. Okey. Akar serabut monokotiledon. Akar dikotiledon adalah tunjang. Daun monokotiledon, daun berurat selari dan dikotiledon, daun berurat jejala. Okey, batang untuk monokotiledon adalah pokok berbatang lembut. Dikotiledon kebanyakan pokok berbatang berkayu. Okey. Contoh monokotiledon adalah pokok padi dan juga pokok jagung. Dikotiledon seperti tomato dan pokok durian. Lihat gambar aja di bawah, okey. Berakar serabut, okey, mono ingat berakar serabut dan juga berurat dia punya daun tu selari. Dikotiledon berakar tunjang dan punya urat daun jejala. Okey, ni ada perbezaan dia. Ini kamu kena ingat kadang-kadang dia masuk dalam exam. Alright. Seterusnya, membina kekunci dikotonomi. Okey, kekunci dikotonomi adalah satu cara digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengelaskan organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Okey, kekunci dikotonomi dibina daripada siri kuplet. Okey, beberapa siri kuplet terdiri daripada dua pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma tertentu. Okey, kita lihat contoh kekunci dikotonomi bagi haiwan 1.6 dan 1.7. Okey, kekunci dikotonomi. Okey, lihat di sini.
Okey, kekunci dikotonomi. Okey, pertama, pure kiloterma dan juga homeoterma. Ingat tadi apa dia? Pure kiloterma tu apa? Yang boleh berubah-ubah ciri ikut keadaan persekitaran. Okey, pergi ke nombor 2. Okey, kekunci dia adalah pergi ke nombor 2. Okey. Untuk homeoterma, pergi ke nombor 3. Bersisik, pergi ke nombor 4. Tidak bersisik adalah katak. Tidak berbulu pelepah, singa. Berbulu pelepah, ayam. Tidak mempunyai insang, ular. Mempunyai insang, ikan bawal. Okey, ni contoh kekunci dikototerma bagi haiwan. Okey, bagi tumbuhan pula. Tidak berbunga, pergi ke nombor 2. Berbunga, pergi ke nombor 3. Tanpa vaskular, Marchantia sp. Okey, vaskular, pergi ke nombor 4. Monocotyledon, pokok jagung. Dicotyledon, pokok bunga matahari. Tidak menghasilkan biji benih, paku pakis. Dan juga menghasilkan biji benih, Gentum sp. Okey, ni contoh dia, gambar aja. Okey. Habis untuk bab biodiversity. Okay, ni juga adalah pertemuan yang kamu boleh rujuk. Okay. So, dah habis untuk bab 1 biodiversity. So, kalau ada apa soalan, kamu boleh tanya. Okay, atau PM Ustazah dekat WhatsApp. Ustazah akan terangkan semula apa-apa yang tidak difahami. Okey, Ustazah akan berikan kamu sedikit latihan untuk hari ini. Ustazah harap kamu boleh siapkan dan juga hantar secepat mungkin sebelum kelas akan datang. Okey, tolong siapkan sebelum kelas akan datang. Kita akan bincang sama-sama. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.